bawah bayu petang ini, bajet 2023 perkukuh daya tahan sosioekonomi dan kepentingan rakyat. Butiran lanjut, kita langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, sahih. Kerajaan akan memastikan bajet 2023 yang akan dibentang Oktober depan memberi fokus kepada memperkukuh daya tahan sosioekonomi dan kepentingan rakyat. Penyediaan bajet luar jangka susulan ketegangan geopolitik negara yang dilihat berterusan juga diberi tumpuan. Timbalan Menteri Kewangan II, Yamani Hafiz Musa mengalu-alukan orang ramai untuk mengemukakan cadangan dengan melayari laman sesawang Kementerian Kewangan Malaysia MOF. Kita mendapat banyak pandangan melalui online dan melalui paper. Bajet ini kita kena pastikan bukan saja kita kena jaga rakyat kita daripada daya tahan sosioekonomi, tapi kita juga kena sediakan bajet untuk kejutan-kejutan luar, di mana ketegangan geopolitik itu kita rasa akan berterusan di masa-masa akan datang dan kita kena ambil kira juga. Beliau bercakap kepada RTM dalam program Jelajah Bajet 2023 MOF di Api-Api Night Food Market Kota Kinabalu. Sempena jelajah ini, Yamani Hafiz turut mendapatkan maklum balas bajet 2023 daripada lebih 60 penjajah. Golongan wanita disaran merebut peluang pembiayaan mikro yang disediakan kerajaan untuk memulakan perniagaan. Ketika ini, kerajaan menyalurkan 11.8 juta ringgit kepada Yayasan Usaha Maju untuk membantu golongan wanita B40 yang memerlukan modal bagi mengusahakan kegiatan ekonomi yang boleh menjana pendapatan. Menurut Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, pembiayaan tersebut turut membantu peniaga kecil-kecilan, petani, penternak, nelayan dan usahawan yang ingin mengembangkan lagi perniagaan. Beliau yakin menerusi pembiayaan sedemikian secara tidak langsung dapat membantu kerajaan dalam mencapai misi Sifar Miskin Tegar 2025. Saya berharap agar usahawan-usahawan wanita dan mereka-mereka yang masih dikategorikan sebagai miskin dan menghadapi kesukaran supaya bolehlah memohon segala kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, sama ada daripada Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun Yayasan Usaha Maju. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui RTM selepas merasmikan anugerah cemerlang Amanah Ikhtiar Malaysia Blok Bandar 2022 di Tawau yang dihadiri lebih 300 ahlinya. Rakyat diminta mengambil inisiatif sendiri untuk membeli jalur gemilang untuk dikibarkan di rumah, premis maupun kenderaan bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Sikap menunggu diberi bendera percuma oleh agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan NGO untuk dikibarkan seharusnya dikikis. Menurut Adun Lumadan Ruslan Muharam, sikap seumpama hanya memberi gambaran negatif selain tidak menghargai perjuangan terdahulu yang bertarung nyawa mendapatkan kemerdekaan negara tercinta daripada pihak penjajah. Marilah kita kibarkan jalur gemilang, tanda kasih dan sayang kita kepada negara dan tanda penghargaan kita kepada pemimpin-pemimpin dan pasukan keselamatan yang terkorban, yang berjuang atas dasar untuk memerdekakan negara kita. Ayo, mari kita kibarkan jalur gemilang sempena dengan Hari Kebangsaan pada tahun ini, tahun 2022. Beliau bercakap kepada RTM semasa majlis sambutan Hari Kebangsaan 2022 anjuran Jawatankuasa Tagal Kampung Karangan di Beaufort. Program antara lain bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan selain memberi pendedahan kepada golongan muda, terutama pelajar sekolah, mengenai erti kemerdekaan. Pelajar lepasan sekolah diminta memberi fokus dan memilih bidang pengajian yang bersesuaian dengan keputusan mereka. Ia penting bagi memastikan bidang yang dipilih bertepatan dengan minat selain sesuai dengan keperluan tenaga kerja ketika ini. Adun Klias Datuk Isnin Aliasni turut menyarankan mereka mencuburi bidang kemahiran sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang mengutamakan kemahiran dan kepakaran menggunakan teknologi.
Saya mihanlah kepada para pelajar supaya selepas daripada sekolah ini mereka fokus kepada bidang yang mereka yang caburilah sesuai dengan keputusan mereka. Tapi kalau ada yang tidak berjaya masuk dalam pengajian tinggi, saya sarankan mereka jangan susah hati. Kerana banyak ruang, banyak bidang lagi yang boleh kita terajui. Banyak lagi di kawasan kita. Antaranya bidang oil and gas, di mana memerlukan kepakaran kepada anak-anak. Datuk Isnin bercakap kepada RTM selepas Majlis Apresiasi Sekolah Menengah St. John Beaufort. Majlis bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar dalam menjayakan sesi pengajaran dan pembelajaran sehingga merekodkan pencapaian cemerlang meskipun 2 tahun berdepan pandemik COVID-19. Terdahulu dalam majlis berasingan, Datuk Isnin turut melawat program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort di Dewan Pak Musa Beaufort. 4 projek pembangunan infrastruktur Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melibatkan peruntukan 17 juta ringgit dibangunkan di Kinabatangan. Projek membabitkan pembinaan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan, pembangunan infrastruktur pelancongan pendidikan di Pusat Pemulihan Gajah Pigmei, pembangunan Eko Pelancongan Gua Gomantong dan naik taraf inap Desa Misowalai. Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Saraya Arbi memaklumkan pembangunan eko pelancongan di Gua Gomantong sedang dalam pelaksanaan manakala naik taraf infrastruktur inap Desa Misowalai di peringkat reka bentuk Jabatan Kejar Raya. 2 lagi projek sedang berjalan dan kemungkinan besar akan siap mengikut apa yang dirancang. Namun begitu ada sedikit kelewatan disebabkan semasa MCO ada sekatan-sekatan menyebabkan kedua-dua projek berkenaan masih lagi terus dibinalah dan dilaksanakan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan. Sementara itu, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Zainuddin Aman berkata, KSTI sedang melaksanakan projek pembinaan bangunan perpustakaan baharu di Kunak dan Tenem dan merancang membina perpustakaan di Kota Marudu. KSTI juga akan membangunkan sudut sains di Perpustakaan Keningau dengan kos 3 juta ringgit selain bekerjasama dengan Petronas bagi mewujudkan sudut reka cipta dikenali Makerspace di Perpustakaan Negeri Cawangan Sandakan dan Tawau. Ini sebahagian daripada perkongsian dalam pembangunan modal insan antara Kerajaan Negeri Sabah, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Petronas. Dan inilah antara usaha kita supaya pustakaan-pustakaan di negeri Sabah ini akan kita semarakkan dengan pembinaan sudut-sudut sains supaya kita dapat menyemarakkan lagi semangat para pelajar untuk mengikuti program berkaitan dengan sains. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Untuk lebih banyak berita dalam negeri, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne.